A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita, melimpahkan hidayahnya kepada kita, melimpahkan rezekinya kepada kita dan juga kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan jangan lupa selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para isteri baginda, kepada para ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda serta golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sampai hari kiamat, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, salam sejahtera, apa khabar? Kami di AR Tamar mendoakan agar kita semua dan juga keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api nerakanya, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa, sebelum saya meneruskan ability saya ingin berkongsikan dulu beberapa topik perkongsian saya untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah. Okey, baik. Seperti biasa dalam ability saya hari ini, saya nak kongsikan tajuk yang pertama iaitu berkenaan dengan bisnes, yang mana tajuk hari ini iaitu
kita tidur tu. Dalam musim Covid ni lah kan. Kadang-kadang fikiran kita pun terganggu, emosi kita pun terganggu. Okey, baik tuan-tuan puan sekalian, tanpa apa ni, sebelum tu saya terlupa nak apa ni beritahu, iaitu saya ingin memperkenalkan diri saya kepada tuan-tuan puan di luar sana yang masih lagi belum mengenali saya ya. Okey, baik. Saya Abdul Rahman bin Muhammad Noor, kami daripada perniagaan AR Tamar, yang mana kami merupakan wakil pemasaran untuk produk-produk Al-Hijaz Smart International Sdn Bhd, yang mana salah satu produk yang kami ingin pasarkan iaitu produk produk kesihatan pati ajwa atau produk kesihatan kurma ajwa. Ini produk ni. Yang mana untuk maklumat tuan-tuan dan puan, produk ini mendapat pengiktirafan daripada ada sijil pemprosesan GMP dan juga sijil mesti sana, mesti pemprosesan yang dapat diiktiraf oleh standard Malaysia yang di sini lah, insya-Allah. Okey, baik. Dan kepakaran kami ialah membantu tuan-tuan dan puan-puan di luar sana di dalam menjaga kesihatan. Siapa yang ingin dibantu, yang mana ingin memperbaiki kesihatan ataupun siapa saja yang ingin maintain sihat, insya-Allah, agar kita dapat beraktiviti bersama keluarga, agar kita dapat menambahkan amal ibadah kita, ataupun kita dapat juga atau dapat kita membantu orang lain di luar sana bila kita sihat. Dan secara tak langsung nanti kita akan rasa timbul rasa dalam hati kita, rasa rindu kita kepada atau sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW atas anugerah produk ni, dan juga rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan sekalian, dan juga bagaimana kami dapat bantu tuan-tuan dan puan yang melalui produk tadilah, produk kesihatan pati ajwa ni produk ni. Dan juga apa tindakan yang tuan-tuan perlu lakukan ialah jangan lupa DM kami untuk bertanyakan tentang maklumat lanjut berkenaan dengan produk ni, yang mana kami akan kongsikan secara percuma je. Dan juga andai katalah tuan-tuan dan puan kenal sesiapa di luar sana yang ingin dibantu, jangan lupa sharekan link di bawah ni kepada mereka, insya-Allah kami akan kongsikan juga pun cara percuma. Okey, baik. Dan juga andai kata tuan-tuan berminat katakanlah berminat untuk mencuba produk ni ataupun ingin membeli produk ni, jangan lupa PM kami, DM kami. Dan juga kami ada offer buat masa ni, iaitu kami akan bagi free postage di seluruh Malaysia sahaja. Dan juga kami akan bagi potongan harga ataupun tawaran percuma, tawaran promosi, iaitu tawaran istimewa, potongan harga lah, diskaun. Dan juga di samping itu kita akan bagi percuma e-book percuma, iaitu e-book ni bertajuk doa-doa ringkas di dalam Al-Quran dan Hadis, yang mana doa-doa ni dikumpulkan dijadikan e-book. Dan doa-doa ni doa-doa yang kita panggil doa-doa mustajab daripada Al-Quran dan Hadis. Okey, baik. Jangan lupa, jika tuan-tuan puan minat, jangan lupa PM kami, DM kami, kita akan kongsikan detailnya, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan puan sekalian, tanpa melengahkan masa, saya teruskan kepada perkongsian saya yang pertama, iaitu berkenaan dengan tajuk kita hari ini. Tajuk pertama, fokus ni kita kalau yang mana yang kita berguru ataupun kita ada attend seminar perniagaan, ataupun kita ada attend coaching, sesi coaching, ataupun kita ada membaca, sama ada kita membaca buku atau perniagaan atau artikel perniagaan di dalam ataupun di luar negara sana, bila menyebut perkataan fokus ni, kita sering dipesan oleh penulis ni ataupun sharing dengan fokus ni, yang mana fokus ni penting dalam perniagaan. Dan juga bila
penting tu kadang-kadang kita ni yang baru nak berniaga ataupun kita sedang berniaga ataupun dah lama berniaga, kadang-kadang kita sering kali juga lari daripada fokus ataupun tujuan ataupun hala tuju uh, bisnes yang kita buat ni untuk capai objektif yang kita nak tu, impian yang kita nak bila kita berbisnes ni. Dan juga kadang-kadang apa ni, kita boleh rasa pelik juga apa-apa bila kita, pasal apa kita ni kita tahu kita manusia, kita ada banyak kelemahan, tapi kadang-kadang bila kita cepat terpesong daripada landasan ataupun kita panggil uh, perjalanan ataupun proses bila kita nak buat bisnes tu, kita sering lari pada fokus tu. Dan juga uh, maksud fokus kat sini kalau tuan-tuan nak tahu, dia kalau kita tengok dalam terjemahan dalam kamus, fokus ni dia maksudnya ialah kita menumpukan perhatian kepada sesuatu perkara tu. Kita menumpukan perhatian tu kepada satu perkara tu, ataupun kita memusatkan kita punya perhatian tu. Maknanya perhatian ni dari segi pada kita punya energi, kita punya team, kita punya tenaga, kita punya wang kepada satu perkara tu supaya kita dapat fokus dan secara tak langsung kita capai objektif yang kita nak tu lah at the end tu, di penghujung tu nanti. Itu maknanya fokus. Dan juga kalau kita pun dan juga pentingnya fokus ni adalah supaya kita tidak buang masa sebenarnya. Itu penting fokus ni. Antaranya tak buang masa, kita tak buang tenaga, kita tak buang wang. Dan akhirnya kita benda-benda ni dia sebenarnya boleh memberikan kesan yang tidak bagus lah kepada apa perkara yang kita buat, sama ada dalam kehidupan kita ataupun dari segi perniagaan kita ataupun daripada kerjaya kita lah bila kita lari pada fokus tu. Dan juga fokus juga kadang-kadang dia tricky lah dia kita kadang kita walaupun kalau kita secara peka kita peka, kita disiplin dan kita tetap pendirian, dan juga kalau kita di-guide oleh coach ataupun bermentor kan satu perkara tu, biasanya ialah insya-Allah kita akan berjaya lah walaupun kita tricky ke apa ke, kita insya-Allah kalau ada benda-benda ni yang saya mention tadi tu, insya-Allah kita boleh berjaya fokus. Okey, baik. Ada beberapa perkara yang saya nak kongsikan kat sini bila bercakap pasal fokus lah. Ada beberapa perkara yang melibatkan bila kita berbisnes lah Dan juga sebelum tu saya nak ingatkan kalau tuan-tuan perempuan tahu ataupun ada nak kongsikan ilmu, jangan lupa komen di bawah. InsyaAllah kita sama-sama bantu membantu ataupun sama-sama kita berkongsi ilmu, insyaAllah. Okey, baik. Ada beberapa perkara yang kadang-kadang kita boleh lari fokus yang tanpa yang kita sedari. Itu biasa tanpa kita sedari kita boleh lari fokus. Antara ni ialah kita bila kita berbisnes ni, kita terlalu fokus kepada masalah yang menyebabkan kita tak buat benda lain. Macam contoh, macam sebelum ni saya ada kongsikan video live saya berkenaan dengan satu perkara, iaitu feedback pelanggan tu is gold, ataupun feedback tu ialah emas. Contohnya macam bila kita dah buat jualan, biasanya prosesnya bila dah buat jalan, kita tanya review ataupun kita dapatkan testimoni pelanggan tu kan. Mungkin dalam 10 pelanggan tu katakan, mungkin dalam 2 atau 3 tu mungkin yang kita akan dapat bad review ataupun kita dapat komen yang negatif berbanding daripada 7 tu. Jadi kita bila dapat komen tu, kita boleh kata orang ambil komen negatif tu dan kita digestkan, kita absorb, lepas tu kita terus bertindak apa yang kita perlu bagi. Jangan kita terlalu fokus dengan 3 masalah tu, kita fikir bersekitar situ je, kita tak ke mana-mana. Walhal bila kita bandingkan tadi 7 yang positif, 3 yang negatif, patutnya kita dah menang dah situ, tapi tak, kita terlalu fokus dengan masalah tu hingga kita tinggalkan perkara-perkara yang menyebabkan kita lari daripada kita punya objektif sebenar bila kita nak berbisnes tu lah. Itu satu. Yang kedua, bila kita bercakap pasal fokus kepada jualan, ini satu perkara juga. Memang kita bila berniaga ni, memang kita memang nak dapatkan jualan tu kan. Jualan ni maknanya macam mana saya share juga dalam video saya sebelum ni.
marketing tu ataupun jualan tu dia yang saya belajar ya, dia oksigen ya, oksigen kepada perniagaan kita atau benda yang paling penting ya. Perkara yang paling penting dalam perniagaan kita. Kerana apa? Bila kita punya marketing tu berjaya, kita ada jualan dan of course bila ada jualan kita ada pendapatan ya. Bisnes kita tu dia ada pendapatan. Jadi bila kita dah ada pendapatan, maknanya macam-macam perkara kita boleh buat untuk kita upgradekan bisnes kita tu ke level yang lebih ke depan. Itu proses dia lah. Dan juga bila bercakap dalam isu ni, isu ataupun poin kedua ni ialah kita terlalu sibuk dengan fokus nak buat marketing, kita nak buat promosi, kita nak buat ini sampai kita terlupa kita ada tanggungjawab lain. Yang mana yang ini pun penting, iaitu kita kena tambah kita punya agent, kita kena tambah kita punya team, kita kena buat training kepada kita punya team marketing supaya mereka ni lebih terfokus, lebih kata orang lebih mendatangkan lagi jualan kepada bisnes kita. Macam tu, daripada kita fokus kepada nak buat marketing tanpa kita memikirkan kita punya agent ni semualah. Jadi kita lari sebenarnya fokus kita. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah apa ni macam mana saya share sebelum ni, kita kalau nak buat satu perkara tu kena dengan ilmu ya. Sama ada kita katakan kita nak main tenis, kita kena ada ilmu main tenis, kita kena kenal raket tenis, bola tenis, gitulah. Dan juga itu je kalau kita nak memancing, kita kena tahu peralatan memancing sebelum kita pergi memancing. Jadi kita kena ada ilmunya dulu. Tetapi isunya sekarang ni yang menjadikan kita tak fokus tu ialah bila kita sibuk mencari ilmu, kita sibuk untuk mengupgrade ilmu, kita sibuk nak pergi attend seminar sana, seminar sini secara online sekarang ni, dan juga kos sana kos ni, tapi kita lupa yang perkara yang kedua yang paling penting ialah bila kita dah upgrade diri kita dengan ilmu, kita tak fokus untuk kita ambil tindakan. Jadi kita hilang fokus tu. Kita fokus memang betul, tindakan kita betul, kita fokus untuk mendapatkan ilmu supaya kita tak tersasar ataupun kita tak banyak buat silap. Tapi kita lupa dengan cari ilmu, kita perlu buat second step, iaitu kita kena ambil tindakan daripada apa ilmu kita belajar tu. Jadi kita punya fokus tu tersasar. Jadi itu yang ketiga yang saya rasa pada pandangan saya lah, yang kita kena perbetulkan kita punya fokus, ataupun kita fokus yang mana yang kita kesilapan bila kita macam mana bila fokus tu kita tak fokus lah, kita silap fokus. Dan itu yang ketiga. Yang keempat ialah yang ini lebih kepada circle kita. Circle kita. Sebelum-sebelum ni saya ada kongsikan juga antara berkenaan dengan bisnes, yang mana penting bila kita berbisnes ni kita kena cari komuniti ataupun circle kita yang berbisnes, tapi mereka ni lebih kepada yang positifnya cara berpemikiran lah. Dan contoh katakan kita berniaga katakan kedai makan, jadi kita cari circle kawan-kawan yang menjaga kedai makan dan yang boleh, yang ada pemikiran ataupun ada attitude ataupun ada mentality ataupun cara berfikir yang positif, yang mau membantu, yang mau kata orang look after, ataupun yang nakkan kongsikan apa yang dia buat betul secara percuma semua. Jadi kita cek grup macam tu. Dan juga andai kata kita ada circle kita yang tak menjaga, tapi yang asyik berfikir negatif ataupun asyik menghentam orang, asyik hasad, asyik dengki, ini bukan makna kita kena putuskan ataupun kita putuskan silaturahim tu dengan circle tu. Tak, kita still berkawan, tinggal lagi kita punya persen kita untuk berkawan tu lebih kepada circle yang positif tadi lah. Kenapa? Bila kita berfikir positif ni, banyak benda yang masalah ataupun yang negatif ni boleh kita tukar jadi positif. Jadi kita lebih fokus apa yang kita nak kejar tu. Itu yang keempat lah. Yang kelima ialah yang ini more kepada kalau kita panggil kalau kita terlalu sangat ataupun kita kerap sangat kita fokus kepada, katakan macam kita down lah. Ini lebih kepada emosi, dan juga more kepada kata orang kita punya mentality, kita cepat down ke, ataupun kita bila dah down tu lama nak bangkit balik. Jadi bila kita hilang fokus kita untuk kejar impian kita ataupun macam ni, dia tak salah kalau kita nak down dalam bisnes kita ataupun dalam kerjaya kita, tapi kita kena cepat-cepat bangkit balik. Kata
Yang saya pernah dengar kata-kata seorang motivator ni, dia kata down sekali bangkit 10 kali, ataupun down sekali bangkit 100 kali. Maknanya kat sini ialah kita boleh down, tak ada masalah, tapi kita kena bangkit balik, kita kena fokuskan balik untuk kita bangkit, dan juga kita fokus direction kita supaya kita boleh capai benda atau target kita tu dalam range masa yang kita telah tetapkan. Macam tu. Jadi kita jangan terlalu fokus dengan sit down saja. Jadi kita orang kena bangkit. Itu yang keempat. Yang kelima, ada bukan yang dan juga uh, itu yang kelima tadi, dan juga uh, di samping tu saya nak kongsikan sikitlah pandangan saya, idea saya ataupun cadangan saya, saranan saya lah, dia cakap pasal fokus ni, apa yang kita perlu betulkan. Dan yang ini saya perkongsian ni datang daripada pembacaan saya, dan juga artikel-artikel bisnes di luar sana, dan juga sikit sebanyak pengalaman saya, yang mana bila bercakap pasal apa yang kita, macam mana nak betulkan fokus kita ni, iaitu yang pertama ialah kita kena pilih, dan juga kita kena limitkan aktiviti kita berhobi. Contohnya, tak salah berhobi, tapi apa yang saya maksudkan, janganlah sampai kita memakan masa, macam contoh macam kita pergi mancing sampai berminggu-minggu, itu tak sesuai lah, tak logik kali. Kita boleh bermancing, tapi limitkan paling maksimum seminggu ke, lepas tu kita sambung balik pada bisnes kita. Itu maksudnya. Dan juga yang kedua ialah kita kena, masa yang kita ada tu kita kena manfaatkan dengan sepenuhnya untuk kita baiki lagi, upgrade lagi uh, apa yang kita telah buat sebelum ni, supaya apa, kita boleh kenal pasti yang mana betul, yang mana silap yang kita pernah buat. Dan juga kalau kita tak bagi manfaat yang berbaloi ini, yang baik ni, dia boleh menyebabkan kita tak fokus sebenarnya, kita lari pada fokus. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah kita susunkan balik kita punya jadual ataupun jadual kerja kita, mengikut kepentingan tu lah. Maknanya macam biasanya kalau kita ada jadual posting sosial media kita, dalam hari ni apa yang kita nak post, dalam besok apa, dalam seminggu, dalam sebulan, dalam setahun, dia ada plan-plan tu, dan kita kena isikan, kita kena createkan jadual kerja kita semula, dan sentiasa tengok balik, check balik efektif atau berkebersanan jadual kita tu lah. Dan juga itu yang ketiga. Yang keempat ialah kita kena senaraikan, macam kita panggil things to do, apa kita nak buat hari ni, apa kita nak buat besok, apa kita nak buat minggu depan. Yang ini dia ada step, dia punya, kita panggil dia punya tips lah. Tip ni iaitu kita senaraikan apa yang priority dia, apa yang keutamaannya. Macam contoh, penting tapi tak perlu, itu satu. Penting tapi perlu tapi tak penting, itu dua. Ataupun tak penting dan tak perlu, itu tiga, dan sebagainya. Jadi kita susun keutamaan tu, jadi senang kita kata orang, kita fokus dengan kita punya apa yang kita buat tu. Itu yang keempat. Yang kelima ialah kita bangun awal pagi. Ini penting, bangun awal pagi, kita solat sunat, kita strategikan balik kita punya mindset tu untuk kita fokuskan, dan juga tanya diri kita, apa yang kita buat tu fokus ke tak fokus. Kita banyak check and balance kan lah benda ni. Itu yang penting. Yang keenam adalah kita, macam mana saya cakap tadi, limitkan kita punya pergaulan tu. Macam mana kita bukan kita kata kita nak duduk bawah tempurung, ataupun kita nak kata orang macam kita panggil dalam bahasa Melayu, dia menggambarkan terasing lah, macam kera sumbang, macam itulah kan. Jadi yang ini yang saya maksudkan ialah kita still lagi berkawan dengan orang-orang di sekeliling kita. Tinggal lagi kita kena pilih, cari circle yang betul-betul boleh membantu kita untuk bawa kita ke lebih maju, lebih ke depan lagi. Itu yang saya fikir. Itu yang kena. Yang ketujuh ialah kalau kita ada staff, jangan lupa kita delegatekan kerja kita. Bukan apa, bila kita jenis Rashidah ni, itu lain kita bila yang dah ada staff ni, kita orang kemut kerja tu semua kita nak buat juga, walaupun kita dah ada staff. Jadi kita akan sikit banyak dia akan lari pada fokus kita tu. Itu sebenarnya. Jadi kita boleh delegate tu, kita punya minda kita tu lebih relax sikit, dan kita boleh fokus
dengan bisnes kita lah, sama ada uh, fokus pada pemasaran kita ke ataupun jualan ke dan seumpamanya lah. Baik. Dan yang ke-8 ialah kita kena sabar dan tabah. Sabar dan tabah untuk kita buat tindakan tu sampai jadi. Itu kita kena kata konsisten, kena ada komitmen. Kita kena ada fokus. Kita kena sabar dan tabah untuk buat satu perkara tu sampai jadi. Dan yang ke-9 ialah kita sentiasa belajar lah. Itu yang penting. Sentiasa kita belajar, kita mahu ada mentaliti untuk upgradekan ilmu kita, dan juga kita buat tindakan. Ini sebenarnya adalah kunci utama. Bila kita belajar, kita upgrade ilmu kita ni, ini adalah kunci utama untuk kita menentukan kualiti fokus kita. Pasal apa? Pasal kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Okay, baik. Macam boleh. Okey, baik. Itu saja yang saya nak kongsikan untuk topik 1 hari ini berkenaan dengan apa itu fokus dalam bisnes. Yang kesimpulannya, fokus dalam bisnes ini penting, yang mana ia melibatkan direction ataupun hala tuju bisnes kita supaya tak tersasar banyak ataupun tak adalah membuang masa, membuang tenaga dan juga membuang kos ataupun duit tu. Itu pentingnya fokus ni. Dan juga kita tahu sebagai manusia ni, kita tak dapat lari daripada tersasar. Dan itulah pentingnya kalau kita ada ilmu, kita tambah ilmu kita, dan juga ada orang guide kita, yang ada cikgu ataupun mentor ataupun coach yang sentiasa memerhatikan kita lah, macam cikgu dalam kelas, memerhatikan kita supaya kita buat benda tu betul. Kata orang on track, ataupun kalau kata kita silap, cikgu ni akan betulkan kita, macam tu. Jadi kita perlu ada guide, orang yang guide. Kalau tidak, kita fikir kita buat betul, padahal kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Okey, baik tuan-tuan dan puan sekalian, itu tadi kesimpulan daripada topik 1 ataupun topik pertama saya berkenaan dengan tajuk pertama, iaitu apa itu fokus dalam bisnes. Baik, saya teruskan kepada topik kedua saya ataupun tajuk kedua saya untuk pagi ini. Dan juga untuk makluman tuan-tuan puan, untuk grup dropship kami ni, kami jemputlah siapa yang di luar sana yang berminat untuk berbisnes secara tanpa kos, dan akan di-guide. Ada coach ni yang akan di-guide. Tak kira sama ada tuan-tuan dan puan datang daripada segi rumah ke, ataupun student ke, ataupun yang masih mencari pekerjaan tetap, yang dah grad tapi masih lagi menunggu, ataupun tengah tunggu interview ke, ataupun tengah apply kerja di luar sana secara full time. Kalau berminat nak cuba pun boleh, tak ada masalah. Sebagai dropship kami sebagai part time, tak ada masalah. Ataupun pendek cerita, siapa yang ingin cari duit lebih, siapa ingin cari duit lebih, ataupun peserta kajian swasta ke, ataupun yang tak pandai berniaga tapi nak juga berniaga, tapi nak di coach ataupun nak ada cikgu yang guidekan dia, tak ada masalah. Boleh dah ke bolehlah kita tengok tawaran kami ni, iaitu yang mana untuk maklumat tuan-tuan dan puan, untuk batch dropship kami kali ini, pengambilan tak ramai, yang maknanya siapa cepat dia dapatlah. Dan juga saya ceritakan sikit syarat-syarat ringkas untuk maklumat tuan-tuan puan. Tapi kalau tuan-tuan puan nak tahu lebih detail, boleh PM kami, DM kami akan kongsikan infonya lah berkenaan dengan syarat-syarat dropship kami ni. Okey, baik. Syarat-syarat ringkas daripada kami ni ialah pendaftaran dia percuma. Tak perlu sebarang modal. Tuan-tuan puan tak perlu keluarkan duit poket, tak perlu simpan stok, dan juga tak perlu post barang. Itu dia syarat-syarat dia. Dan juga yang lain ni ialah produk ni mudah terjual. Produk ni yang mudah, itu produk ni lah, produk parti, produk kesihatan parti Ajwa, ataupun produk kesihatan parti kurma Ajwa. Ini produk dropship kami. Dan juga produk ni insyaAllah mudah terjual, dan juga akan ada repeat order tinggi lah untuk produk ni, produk kesihatan ni, insyaAllah. Dan lain ialah syarat dropship kami tidak ada kontrak. Mana boleh buat santai lah, tapi kita sebagai orang Islam,
tak ada kawasan santai ni bila kita buat satu bisnes tu ataupun kita buat satu perkara tu. Pasal apa? Prinsip Islam antaranya ialah manjada wajada, siapa berusaha pasti berjaya. Jadi kita kena sentiasa berusaha, insya-Allah Allah bantu kita. Dan juga bahan pemasaran daripada pihak kami, bahan pemasaran kami sediakan seperti video pemasaran dan seumpamanya lah. Dan juga group support pun kami sediakan, macam FB group, WhatsApp group dan juga Telegram group, yang mana group-group ni kita akan buat pengisian dalam tu. Kita kongsikan tips, panduan pemasaran, video pemasaran dan seumpamanya dalam tu. Jadi tuan-tuan perempuan ada dalam tu, jadi senang. Apa benda yang terbaru kita akan update kat dalam tu lah. Jadi tuan-tuan perempuan dapat info yang terkini tentang produk yang kita nak jual, nak jadi dropship ni. Dan di samping tu coaching kami sediakan. Coaching kami sediakan yang mana kita akan buat secara bergrup dalam platform Zoom ataupun Google Meet ke, yang mana kita akan biasanya kita akan buat tengoklah dalam seminggu sekali ke, di hujung minggu biasanya itu perancangannya. Kita akan buat sekejap lah, sejam 2 jam, yang mana sesi coaching ni kita akan kongsikan lah sama ada daripada dropship yang dah berjaya ataupun kita ada sikit buat pembelajaran, sesi coaching tu sikit untuk kita minda kita ni sentiasa dapat ilmu yang mana kita boleh gunakan ilmu tu untuk kita bertindak, untuk kita buat jualan terhadap produk kesihatan kami ni, insyaAllah. Okey, baik. Dan juga dan yang terakhir ialah kami sediakan reward ataupun bonus kepada sesiapa yang berjaya buat jualan ataupun dropship kami yang berjaya buat jualan, achieve target yang kita nak tu lah, sama ada 1 bulan, bulanan ke 3 bulan atau 6 bulan kita akan buat. Jadi pendek ceritanya, mana-mana dropship kami ni yang berjaya buat, maknanya dia dapat 2 pendapatan. Pertama, komisen daripada jualan produk tu individu, dan juga lepas tu dia akan, kalau dia berjaya capai target yang kita nak tu, dia dapat reward lah. Ini dua lah rezeki dia dapat. Dan juga semua ni yang saya ceritakan secara syarat ni tidak akan kata orang tercapai atau menjadi sekiranya tuan-tuan perempuan yang jadi dropship kami ni tak rajin, tak ada disiplin, tak ada committed, tak ada komitmen, tak fokus. Jadi kita tak boleh buat apa. Jadi kita faham pada prinsip manjada wajada, siapa berusaha pasti berjaya. Okey, baik. Faham? Okey, baik tuan-tuan puan, itu saja perkongsian saya yang kedua berkenaan dengan peluang bina pendapatan bersama kami ataupun peluang perniagaan dropship bersama kami. Yang mana sekiranya tuan-tuan puan berminat nak tahu, jangan lupa PM kami, DM kami, sertakan nama, alamat email dan adres, dan alamat email dan juga nombor handphone. InsyaAllah kami akan kongsikan infonya. Dan juga andai katalah tuan-tuan perempuan kenal sesiapa di luar sana yang ingin dibantu, yang terjejas dengan ekonomi mereka, yang ingin dibantu sama ada adik-beradik ke, saudara mara, jiran tetangga ataupun kawan-kawan ke, jangan lupa sharekan link ni, insyaAllah kami akan bantu. Kita bantu-membantu sama kita, insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan perempuan sekalian, itu tadi berkenaan dengan perkongsian saya yang topik yang kedua, iaitu berkenaan dengan peluang dropship bersama kami. Saya teruskan kepada perkongsian saya yang ketiga, iaitu berkenaan dengan kajian. Kajian
itu tadi berkenaan dengan apa ni, tajuk ketiga saya berkenaan kajian saintifik berkenaan kurma, yang mana antara tajuk ni ialah berkenaan karbohidrat tadi, untuk pengetahuan ataupun untuk kita kenal, ataupun untuk kita menjaga kesihatan kita lah. Kita pun kena ada ilmu juga nak menjaga kesihatan ni. Okey, baik, saya teruskan kepada perkongsian saya yang terakhir, iaitu yang merupakan peringatan kita dan juga apa ni tuan-tuan di luar sana, yang mana perkongsian ni memang ada kena-mena dengan COVID-19 ni, iaitu bila kebanyakan kita beroperasi atau bekerja di rumah, dan juga anak-anak pun bekerja di apa ni, bersekolah di rumah juga buat masa ni. Jadi isunya ialah kadang-kadang kita rasa stres, bila semua stres, jadi kadang menyebabkan kita susah nak tidur, kita terlebih makan dan seumpamanya, dia boleh mengganggu kesihatan dalaman kita dan juga luaran kita juga. Jadi saya nak kongsikan kat sini, iaitu berkenaan dengan kalau kita nak tidur tu, puan sekalian, itu saja pagi ni saya nak kongsikan uh, beberapa perkongsian yang mana saya harap dapat mendatangkan manfaat untuk kita bersama-sama. Dan juga anda kata tuan-tuan dan puan rasa benda ni bermanfaat dan ingin dikongsikan, jangan lupa sharekan video ni kepada mereka supaya kita dapat bersama-sama apa ni, bantu-membantu agar mudah-mudahan ada pahalanya, dan mudah-mudahan pahala itu berpanjangan sampai hari kiamat, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan sekalian, cukup sekadar itu saja yang nak saya kongsikan hari ini. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi besok dengan perkongsian dengan tajuk yang lebih menarik untuk pengetahuan kita bersama-sama. Dan juga apa ni, kepada tuan-tuan yang baru saja mengikuti webinar saya ini, jangan lupa boleh apa ni, tengok semula nanti bila dah di-upload oleh grup nanti dalam video-video itu. Dan juga kepada tuan-tuan puan yang masih lagi mengikuti webinar saya daripada awal hingga ke penghujung ni, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih, dan juga atas komitmen dan komited tuan-tuan dan puan. Moga kita mendapat satu ilmu, insya-Allah, dan moga-moga ilmu tu bermanfaat untuk kita bersama-sama, insya-Allah. Okey, baik, itu saja yang saya akan kongsikan. Sebelum saya mengakhiri webinar saya ingin berpesan kepada diri saya dan juga tuan-tuan di luar sana, iaitu marilah kita bersama-sama kita jaga kesihatan diri kita, kesihatan ahli keluarga kita, dan juga orang-orang di sekitar kita, di jalan kita, dengan kita mengamalkan ataupun kita mematuhi perintah kawalan pergerakan ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan untuk kebaikan kita bersama-sama. Jangan lupa pakai double face mask, ataupun sentiasa ingat penjarakan sosial, ataupun bila kita nak ke satu tempat tu, jangan lupa gunakan MyFitTrack apps tu untuk kita tracking, untuk mereka bantu mereka untuk kita tracking ke mana kita pergi. Dan juga apa ni, kalau kita ada urusan kat luar ataupun bekerja kat luar, bila balik tu jangan lupa bersihkan diri kita dulu sebelum kita bersama keluarga ataupun sebelum kita beraktiviti bersama keluarga. Dan juga di samping kita berusaha, kita teruskan berusaha, kita berdoa, kita bertawakal, moga Allah membantu kita, memberi kita kekuatan untuk mengharungi cobaan ni, dugaan ni, musibah ni bersama-sama. Dan juga jangan lupa kepada Allah lah kita berserah. Okey, baik tuan-tuan sekalian, itu saja yang saya nak kongsikan pada pagi ini. Kita jumpa dalam webinar live yang lain, insya-Allah, dengan topik yang menarik. Saya akhiri dengan webinar saya ini dengan tasbih kifarah dan juga suratul Nas. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sebagai manusia ialah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Itu merupakan moto jaga kami. Stay safe, kita jaga diri kita,
kita jaga keluarga kita, kita jaga komuniti kita, kita jaga negara kita, kita mesti menang. Kami bantu anda elakkan isu kolesterol tinggi untuk capai sihat dari masalah penyakit-penyakit kronik. Produk kesihatan Pati Ajwa, sihat dan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.